Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk kelas online kita pada hari ini, kita akan cover tajuk janjang geometri. Tapi ni dikira sebagai part 1. Okey, sebab di sekolah kita belum habis lagi semua rumus yang melibatkan janjang geometri. Kita baru usik sikit aja. Jadi apa yang kita dah belajar waktu di sekolah? Kita buat recap. Okey. Dalam janjang geometri, kita telah pun berkenalan dengan R. Okey, kita telah pun berkenalan dengan R. R ini apa? R ini adalah nisbah sepunya. Okey, apa tu nisbah sepunya? Kita macam pernah dengar perkataan sepunya ni masa kita belajar janjang aritmetik. Tapi untuk janjang aritmetik, namanya beza sepunya. Janjang geometri, nisbah sepunya. Kenapa dinamakan nisbah sepunya? Okey, cikgu bagi satu contoh janjang geometri yang paling mudah sekali, iaitu 1, 3, boleh. 1, 3, 9, 27. Okey, mesti dah boleh sebab kita yang bina kan. Okey, jadi ini adalah suatu cucukan nombor yang merupakan janjang geometri. Kenapa cikgu kata dia janjang geometri? Okey, justifikasi kita yang membuktikan ini adalah janjang geometri bergantung kepada nisbah sepunya. Sekiranya janjang geometri ini, jujukan nombor ini mempunyai nisbah yang sama, bermaksud ianya adalah janjang geometri. Sepunya maksudnya sama. Nisbah maksudnya kita perlu bahagikan. Jadi apa yang perlu dibahagikan dengan apa? Untuk janjang geometri, rumusnya adalah R sama dengan T2 per T1. Okey, adakah hanya untuk T2 per T1 sahaja? Tidak. T3 per T2 juga boleh dapatkan nisbah sepunya. T4 per T3 juga boleh dapatkan nisbah sepunya. Okey, maksudnya sebutan yang selepas bahagikan dengan sebutan yang sebelum. Okey, ataupun sebutan yang awak ada, contoh awak bermula dengan sebutan 2, bahagikan dengan sebutan yang sebelumnya, iaitu sebutan 1, maka awak akan dapat nisbah sepunya. Okey, jadi dalam cucukan nombor kita ni, cuba kita kirakan dia punya nisbah sepunya. Okey, nisbah sepunya rumusnya adalah R sama dengan, okey, contohnya T2 per T1. Jadi T2 kita adalah 3, T1 kita adalah 1. Jadi kita akan dapat nisbah sepunyanya adalah 3. Jadi apa gunanya 3 ini? 3 ini boleh digunakan untuk meneruskan kita punya jujukan nombor. Jika awak perhatikan, okey, dalam jujukan nombor kita ni, 1 darabkan dengan 3, kita akan dapat 3. 3 darabkan lagi dengan 3, kita akan dapat 9. 9 darabkan lagi dengan 3, kita akan dapat 27. Itulah fungsinya nisbah sepunya. Jadi kalau contohlah cikgu nak secara manualnya, awak cari sebutan yang kelima. Okey, ni sebutan 1, sebutan 2, sebutan 3, sebutan 4. Awak perlu cari sebutan yang kelima. Jadi awak hanya perlu darabkan 27 dengan 3. Cik lupa nak keluar kalkulator sekejap. Okey. Jadi 27 darab 3, sebutan yang kelima adalah 81. Okey, itu tentang nisbah sepunya. Hari ini, baru je tadi, kita belajar pula tentang rumus untuk mencari untuk mencari sebutan ke N. Okey, perkataan dia nampak macam pelik. Okey, tapi sebutan ke N maksudnya sebutan apa-apa sahaja nombor untuk kita punya jujukan. Okey, dan rumusnya adalah Tn sama dengan AR N tolak 1. Masa dekat kelas tadi, kita telah pun membuat pembuktian
Okey, kita cuba dengan T1, kemudian kita cuba dengan T2, kita cuba dengan T3 dan akhirnya kita dapat menghasilkan suatu rumus iaitu Tn sama dengan ARN tolak 1. Okey, sedikit ulang kaji. Macam mana caranya tadi kita terbitkan rumus sebutan ke N untuk janjang geometri. Okey, kita bermula dengan T1. Di sinilah cara terbitkan. Okey, cara terbitkan. Okey, kita bermula tadi dengan T1. Yang mana T1 kita ini adalah A. Kita tahu sebutan yang pertama, simbol lain dia juga adalah A. Okey, A menunjukkan sebutan yang pertama. Kalau dalam jujukan nombor kita ini, A adalah 1. Okey, sebutan yang kedua. Sebab jujukan nombor kita ni benda yang nyata, yang dah ada, jadi kita tahu sebutan yang kedua jawapannya nanti 3. Tapi apa rumusnya? Okey, awak perhatikan. 1, kita darab 3, kita dapat 3. Jadi 1 ini adalah A. 3 ini adalah R. Jadi A darab R kita dapat sebutan yang kedua. Okey, iaitu 3. A1 R3. Kita dapat 3. Okey, kita pergi ke sebutan yang ketiga. Sebutan ketiga, jika kita nak kaitkan dengan rumus yang kita dah bina pada sebutan yang kedua, okey, kita tengok sebutan kedua bermula dengan A. Okey, A. Jadi darab berapa kali untuk dapatkan sebutan yang ketiga? Kita tetap darabkan dengan 3 tetapi sebanyak 2 kali. Kalau awak perhatikan di sini, okey, 3 2 kali kita darabkan 3 darab 3, maksudnya kita boleh tulis dia sebagai 3 kuasa 2. Ini adalah hukum indeks. Tak nampak kita boleh tulis dia sebagai 3 kuasa 2. Yang mana 3 kuasa 2 ni adalah hukum indeks. Okey, jadi AR kuasa 2. Okey, AR kuasa 2, A kita adalah 1, R kita adalah 3 dan kuasanya adalah 2. So, kita dapat jawapan dia dekat sini, 9. Okey, kita teruskan lagi untuk T4. Lepas tu baru kita buat perbandingan. Okey, untuk T4 yang sama. Okey, kita pakai A. Kita mula dengan A, kemudian kita darabkan dengan R. Okey, ada berapa kali R nak pergi ke T4? 1, 2, 3. 3 kali R. So, R kuasa 3. Okey, kita cuba. 1 darabkan dengan R. R kita 3. Kuasa 3. Jadi, kita akan dapat 27. Okey, kita akan dapat jawapan dia 27. Okey. Lepas tu, awak perhatikan. Okey, awak perhatikan. Kita start dengan T2 lah. Sebab T1 sentiasa A. Dia tak ada kaitan pun dengan rumus. Tak perlukan rumus pun sebenarnya. Okey. Untuk sebutan yang kedua, AR. Bila tak ada kuasa maksudnya AR1. So, awak perhatikan. Sini AR1, T2. AR2, T3. AR3, T4. Jadi, apa hubungan dia? Okey, apa hubungan dia? Nilai ataupun kuasa untuk AR sentiasa kurang 1 daripada T2. Maksudnya, sentiasa kurang 1 pada T2 pula. Sentiasa kurang 1 daripada nombor sebutan. Maksudnya, kalau sebutan tu 2, R-nya kuasa 1. Sebutannya 3, R-nya kuasa 2. Sebutannya 4, R-nya kuasa 3. Kalau sebutannya N, maksudnya R dia N tolak 1, mesti kurang 1 daripada sebutan. Okey, daripada situlah kita boleh hasilkan rumus Tn ini, iaitu apa sahaja sebutan yang kita nak cari. Okey, kita perlu darabkan A dengan R, yang mana R ini okey, kuasanya adalah kurang 1 daripada sebutan. Okey, T2, AR2 tolak 1 dapat 1. So, dapat AR1. T3, AR 3 tolak 1 dapat 2. So, AR 2. T4 sama dengan AR 4 tolak 1 dapat 3. So, AR 3.
Itu cara dia kita terbitkan rumus. Yang ni kita dah belajar tadi dalam kelas. Tapi untuk kelas online ni, awak ambil ianya sebagai ulang kaji. Okay, sebab manalah tahu nanti waktu SPM dia suruh awak cari ke kan, ataupun dia suruh awak terbitkan rumus. Who knows? Okay. So, habis ulang kaji, kita akan pergi kepada latihan yang ada kaitan dengan kedua-dua rumus, iaitu rumus nisbah sepunya dan juga rumus sebutan ke N. Baik, kita akan mulakan perbincangan kita dengan latih diri 5.5 soalan 3. Nampak macam terus advance kan? Tapi perbincangan untuk soalan-soalan yang mudah kita dah pun buat masa dalam kelas. Okey, untuk yang online ni kita selesaikan kita punya homework, kita selesaikan soalan-soalan yang agak kritis. Okey, untuk dijawab. Jadi kita pergi ke soalan nombor 3. Apa yang soalan nombor 3 ni bagi? Dia punya statement. Okey, dia bermula dengan diberi X tolak 2, X tambah 1, 4X tambah 4 ialah 3 sebutan berturutan dalam suatu janjang geometri. So, dia dah bagi tahu janjang kita adalah janjang geometri. Bila awak baca sahaja di sini, dia sebut janjang geometri, maka bila awak perlu memilih rumus, cari yang ada huruf R. Sebab R menunjukkan nisbah. Nisbah adalah identiti untuk janjang geometri. Jangan ambil yang ada D. Yang ada D tu khas untuk janjang aritmetik sahaja. Okey, so dia dah bagi dia punya sebutan yang berturutan. Dia tak kata pun ini adalah sebutan pertama. No, dia tak sebut langsung. Dia tak mention pun. Dia cuma kata X tolak 2, X tambah 1, 4X tambah 4 ni adalah 3 sebutan berturutan. Maksudnya dalam jujukan nombor ada X tolak 2, X tambah 1, 4X tambah 4. Okey, so apa soalan dia? Dia kata nyatakan nisbah nilai X yang positif. Ni soalan dia pertama. Nyatakan nisbah nilai X yang positif. Okey, dia nak nilai X yang positif. Nisbah. Okey. Jadi macam mana kita nak cari nisbah nilai X? Sebenarnya dia dah bagi awak clue. Nisbah dekat sini, perkataan nisbah. Bila ada perkataan nisbah, means awak kena pakai rumus yang ada R. Okey. Mana satu rumus yang berkaitan dengan nisbah? Yang ini nisbah sepunya. So macam mana kita nak pakai rumus ni dan kita nak kaitkan dengan kita punya janjang geometri? Okey, cikgu dah bagi tahu tadi. Sama ada term 2 bahagi term 1 ataupun term 3 bahagi term 2 ataupun term 4 bahagi term 3 dan seterusnya, semuanya akan memberikan nilai R yang sama. Okey, tengok sini. Dalam kita punya real janjang geometri punya jujukan nombor, 3 bahagi 1 awak dapat 3. 9 bahagi 3 awak dapat 3. 27 awak bagi 9 dapat 3. Nampak tak? Okey, sentiasa memberikan R yang sama. Jadi awak boleh concludekan bahawa 2 ini bila awak bahagikan, awak akan dapat R. R adalah X tambah 1 per X tolak 2. Dan kedua ini juga, apabila awak bahagikan, awak akan dapat R yang sama. Iaitu apabila 4X tambah 4 per X tambah 1. Dua-dua ini akan memberikan nilai nisbah sepunya. Maksudnya awak boleh equalkan dia. Okey, dia memberi nilai yang sama. T2 bahagi T1 akan dapat R. T3 bahagi T2 pun akan dapat R. R adalah sama sebab namanya nisbah sepunya. Sama-sama punya. Okey, so dia akan dapat nilai yang sama. Daripada sini awak boleh rumuskan bahawa X tambah 1 per X tolak 2 adalah sama dengan 4X tambah 4 per X tambah 1. Nampak macam sama? Jangan matikan. Okey, jangan buat kerja gila mati-matikan dia. Tak boleh.
Okey, kenapa tak boleh dimatikan? Sebab tengah-tengah ni ada sama dengan. Kalau tengah-tengah ni darab, then awak boleh matikan. Okey, bila sama dengan, awak kena buat darab silang. Okey, awak kena buat darab silang. Okey, ni umpamanya dia dua keluarga yang berbeza. Okey, yang ni abang, ni adik. Ni abang, ni adik. So adik kahwin dengan abang kawan sebelah, jiran sebelah. Adik dia kahwinlah dengan abang yang jiran sebelah. Okey, kita crosskan dia, darab silang. Okey, so kita darab silang, kita akan dapat X tambah 1 darab X tambah 1 sama dengan 4X tambah 4 darab X tolak 2. Okey, dah nampak macam perlu dikembangkan. Jadi, kembangkanlah dia. Okey, X darab X, X darab 1. 1 darab X, 1 darab 1. Sama juga dengan ni. 4X darab X, 4X darab negatif 2. 4 darab X, 4 darab negatif 2. Okey, selesaikan X darab X. Kita akan dapat X kuasa 2. Okey, and then X darab 1. Kita dapat X. 1 darab X pun kita dapat X. 1 darab 1 kita dapat 1. Sama dengan 4X darab X, 4X kuasa 2. 4X darab negatif 2, negatif 8X. 4 darab X, positif 4X. 4 darab negatif 2, negatif 8. Okey, selesaikan yang sama. Kita tengok pada kiri, X kuasa 2, tak ada. So, X kuasa 2. X tambah X sama. So, dapat 2. X tambah 1 sama dengan yang ini 4X kuasa 2 negatif 8X tambah 4X. Awak dapat negatif 4X and then tolak 8. Okey, so ini adalah persamaan kuadratik. Bila persamaan kuadratik, awak ada option sama ada awak nak bawa semua ke kanan ataupun semua ke kiri, bergantung kepada kita punya nilai kuasa 2. Kita nak kuasa 2 kita sentiasa positif. Okey, sebolehnya. Jadi di sini kita ada 4X kuasa 2. Sini kita ada X kuasa 2. Untuk X kuasa 2 kita ni jadi positif, seeloknya semua yang belah kiri ni awak bawa ke kanan. Sebab nanti 4X kuasa 2 tolak X kuasa 2, dia akan kekal positif, iaitu 3X kuasa 2. So bawa semua ke kanan. Okey, walaupun awak dah bawa semua ke kanan, tapi sebab awak sama dengan sifar, so tak ada masalah untuk awak tulis dia dulu. Okey, tengok macam ni supaya awak tak terkeliru kan. Awak jangan buat sama dengan dulu. Okey, 4X kekal kat sini, X kuasa 2 bawa pergi sebelah. So dia akan jadi negatif X kuasa 2, jumpa dengan 4. Jawapannya adalah 3X kuasa 2. Okey, 2X bawa pergi sebelah jadi negatif kan. Negatif 2 jumpa negatif 4, dapat negatif 6X. Okey, ni negatif 8. 1 bawa pergi kanan pun jadi negatif. So jadi negatif 9. Okey, kalau awak tak biasa congak, awak guna kalkulator. 4, salin dulu 4. X kuasa 2, 1 kan, bawa pergi sini jadi negatif 1. So dapat jawapan 3. Okey, kemudian yang ni pula, negatif 4. 2 positif, bawa pergi kanan dia jadi negatif 2. So dapat negatif 6. Okey, negatif 8. Negatif 8. 1 positif bawa pergi kanan dia jadi negatif 1. Jadi jawapan dia negatif 9. Okey, dah siap? Barulah awak letak sama dengan sifar. Memang nampak dia macam condong ke kanan, tapi tak ada masalah. Yang jadi masalah bila ada dua sama dengan dalam satu persamaan. Itu masalah. Okey, kalau tu macam ni tak ada masalah. Lagi senang kita nak baca sebenarnya. Okey, jadi time ni dah tentu awak akan menggeletis kelang kabut nak buat EQN. Betul tak? Macam EQN tekan. Okey, sabar dulu. Make sure awak punya persamaan kuadratik adalah dalam bentuk termudah kerana ada satu markah di situ. So buat. Okey, buat. Sebab kadang-kadang satu markah ni yang nak selamatkan kita daripada fail. Okey, so kita tulis. Tak muat. Cuba dot. Okey, so cikgu salin semula 3X kuasa 2 tolak 6X tolak 9 sama dengan sifar. Nampak sangat kita boleh mudahkan. Okey, kita boleh mudahkan dia dengan menggunakan sifar 3. Sebab ketiga-tiga nombor ni ada dalam sifar 3 kan.
So 3 bahagi 3 kita dapat 1. So X kuasa 2. Negatif 6 bahagi 3 dapat negatif 2. Negatif 9 bagi 3 dapat negatif 3. Dah dalam bentuk termudah, barulah tekan EQN. Kalau kakak beritahu awak, tekan mod 3 kali, cari EQN 1, and then bawa ke kanan, ambil yang degree di EG, tekan, kemudian masukkan A, B dan C ya. Okay, untuk kalkulator cikgu dia cerita lain. Okay, so nilai A dia adalah 1, B negatif 2, C negatif 3. So kita akan dapat nilai X kita yang pertama adalah 3. Okey, cikgu tinggalkan ruang. Kenapa cikgu tinggalkan ruang? Sebab cikgu nak markah lagi 1. Apa dia markah tu? Kejap, kita tulis dulu. X1 sama dengan 3. X2 negatif 1. Dah ada jawapan, negatif 1. Okey, kita nak markah yang seterusnya, iaitu markah pemfaktoran. Okey, so X tolak, ambil positif 3. X tolak, tolak juga, jadi positif 1 sama dengan sifar. Sini ada 1 markah. Okey, mudahkan pun dapat 1 markah lagi. Kita tak nak loss walaupun 1 markah. Kita grab apa saja kemungkinan untuk kita dapatkan markah. Okey, so dia nak nisbah X yang positif. Mana satu X yang positif? 3 ke negatif 1? Dah tentulah jawapan dia 3. Jadi 3 inilah dia punya jawapan X yang positif. Jangan tanda macam ni je. Buatlah sama dengan X sama dengan 3. 3 titik bertindih ni adalah therefore. Oleh itu X sama dengan 3. Okey, so ini soalan yang pertama. Okey, seterusnya senaraikan 3 sebutan yang pertama. Apa maksud dia? Dia nak kita senaraikan 3 sebutan pertama. Okey, sekarang ni kita dah tahu X. Jadi kita cuma perlu masukkan saja X dekat dalam kita punya sebutan. Okey, so soalan dia nak 3 sebutan pertama. Okey, 3 sebutan pertama. Okey, X kita 3. So 3 tolak 2, kita ganti pakai pensel. Okay, sini 3, sini 3, sini 3. Okey, so 3 tolak 2 kita dapat 1. 3 tambah 1 kita dapat 4. 4 darab 3, 12. Tambah 4, kita dapat 16. So, kita cek semula. 1, nak dapatkan 4 darab 4. 4 darab 4 dapat 16. Cun. So, ini adalah kita punya rujukan nombor untuk janjang geometri. Settle. Okey, soalan yang kedua pun settle. Okey, cited cikgu. Cikgu tak highlight pun. Okey, senaraikan 3 sebutan yang pertama. Okey, ada lagi tak? Nyatakan nisbah sepunya. Bila kita dah ada sebutan yang tak ada dah pembalar pula. Yang tak ada dah ada punya pem boleh ubah. Okey, jadi kita dah boleh cari sebutan nilai ataupun nisbah sepunya. Okey, kita boleh cari nisbah sepunya. Senangnya soalan. Sampai sini senang kan? Mula-mula macam susah kan? Okey, kita cari nisbah sepunya. So, nisbah sepunya R sama dengan T2 per T1. So, ambillah T2. 4 bahagi 1. Dapat jawapan dia 4. Okey, bila awak dapat soalan yang macam ni, yang mana dia tak keluarkan tau soalan A, soalan B, soalan C. Tak ada. Dia satu statement panjang, tapi dalam tu ada 3 soalan. Bila menjawab, please jangan bersepah-sepah awak letak jawapan dia. Mention jawapan macam ini kan. Ini kita tulis. Okey, X sama dengan 3. So, kita jawab soalan yang pertama. Dia nak nisbah nilai X yang positif. Okey, kemudian kita pergi ke soalan yang kedua. Kita tulis 3 sebutan pertama. Sebab tu yang dia nak. Dan kita senaraikan. Lepas tu, seterusnya dia nak nisbah sepunya. So, kita tulis nisbah sepunya sama dengan 4. Pastikan cara awak menjawab itu kemas dan mudah untuk pemeriksa cari jawapan awak. Kalau tidak, nanti awak yang rugi. Okey, kalau bersekabut, sekejap kiri, sekejap kanan, tak ada langsung turutan dia. Faham sendirilah ya. Okey, sebab pemeriksa yang tanda kertas awak adalah manusia. Okey, yang ada hati dan perasaan. Jadi awak kena belai hati dan perasaan dia tu. Okey.
Seterusnya kita pergi ke soalan latih diri 5.6 soalan 1F. Ini yang kita baru buat dalam kelas tadi. Nampak tak dia sama macam soalan 5.5 nombor 3 tadi. Kan? Sama kan? Sama kan? Ada X, ada X, ada X. Ada pun boleh ubah yang kita tak tahu nilai dia. Maksudnya kita akan comparekan nisbah. Okey, kita akan comparekan nisbah. Kalau dalam janjang aritmetik pula, kita akan comparekan beza sepunya. Okey? Wih. Oh, scary. Tiba-tiba dia kabur. Okey. Iklan sekejap. Tiba-tiba kabur. Terkejut je. Okey, so apa soalan dia? Dia suruh cari T5. T5. Cik T. Ini T. TN. T5. TN. T5. Okey. So, kita pakai itu kejap lagi. Bagi jujukan X tambah 1, X tambah 3, X tambah 8. Okey, baca soalan, analisis, keluarkan maklumat kiri ke kanan. Satu-satu, jangan gelabah. Okey, sabar. Satu-satu. So, nampak tak sini T5? T5. Kita punya rumus TN. T5. TN. N ni maksudnya ganti dengan 5. Okey, so keluarkan. T5. N ganti dengan 5. Maksudnya dalam rumus kita ni mana N? Mana N? Ini. So ganti dengan 5. So AR N ganti dengan 5. 5 tolak 1. So T5 sama dengan AR kuasa 4. Okey. Siap. A tak tahu. R pun tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab ada X. Ada X di sini. So kita mesti selesaikan X terlebih dahulu. Macam mana kita nak cari X? Okey, kita tahu bila kita bahagikan kita dapat nisbah sepunya. Bila kita bahagikan kita dapat nisbah sepunya, maka bahagikanlah. Okey? Okey, kita bahagikan sebutan yang kedua dengan sebutan pertama, kita akan dapat nisbah sepunya. X tambah 3 per X tambah 1. Nisbah sepunya. Okey, bila kita bahagikan sebutan yang ketiga dengan sebutan yang kedua, kita akan dapat nisbah sepunya juga. So, X tambah 8 per X tambah 3. See, kita dapat nisbah sepunya. Dua-dua akan menghasilkan nisbah sepunya. So, apa yang kita boleh buat? Kita samakanlah dia. Dah dua-dua dapat nisbah sepunya kan? So, kita equalkan dia. X tambah 3 per X tambah 1 sama dengan X tambah 8 per X tambah 3. Perangkap. Okey, jangan matikan. Kenapa tak boleh matikan? Sebab ada sama dengan. Mesti didarabkan. Kalau darab tengah-tengah, boleh matikan. Okey, so darabkan. X tambah 3 darab X tambah 3 sama dengan X tambah 8 darab X tambah 1. Okey, dah siap? Kembangkan. Okey, X darab X, X darab 3, 3 darab X, 3 darab 3, X darab X, X darab 1, 8 darab X, 8 darab 1. Okey, X darab X dapat X kuasa 2. X darab 3 dapat 3. X 3 darab X dapat 3. X 3 darab 3 dapat 9. Okey, sama dengan X darab X, X kuasa 2 tambah X darab 1 dapat 1. 8 darab X tambah 8X. 8 darab 1 tambah 8. Okey. And then selesaikan yang sama. X kuasa 2 tak ada geng. 3X tambah 3X 6. X tambah 9 sama dengan X tolak 2. Mati kejap lagi. Nampak tak apa cikgu nampak? Kejap lagi X kuasa 2 mati. Tak payah EQN. Okey, so X tambah 8X dapat 9X tambah 8. Okey, X bawa ke kanan pun dia mati, bawa ke kiri pun dia mati untuk X kuasa 2 Sebab sini X kuasa 2 nilai dia 1. Okey, bila daripada kiri ni bawa pergi kanan, 1 tolak 1 matilah kan. Okey, jadi sekarang ni kita nak consider siapa pergi ke mana. Kita tengok X saja. Tak payah tengok X kuasa 2 lah sebab confirm dia mati.
So kita tengok X ni, sini 6, sini 9. So sini lagi besar. Okay, so kita bawa dulu semuanya ke kanan. Okay, so bila bawa ke kanan, X kuasa 2 mati. 9 dan memang ada dekat kanan. 9, 6 bawa pergi kanan jadi negatif 6. So kita dapat 3. 3 apa? 3X. X kuasa 2 dah mati. Okey, lepas tu 8. 8 dah memang ada kat kanan. 9 bila bawa pergi kanan jadi negatif 9. So kita dapat negatif 1 sama dengan sifar. Kan, double syari X ni kita nak X. Okay, kita nak X sahaja. Maksudnya X kena duduk sorang-sorang dekat kiri. Bila kena duduk sorang-sorang kat kiri, apa sahaja yang berkaitan, apa sahaja nombor-nombor lain, alih pergi kanan. Okey, kita akan alih yang ada tambah tolak dulu. Jadi negatif 1 bawa pergi kanan. Kita akan dapat 3X sama dengan 1. Lepas tu kita alihkan 3 pula. Sebab X nak duduk sorang-sorang. Bila kita alihkan 3, dia akan jadi 1/3. Dah dapat X. Once dah dapat X, maksudnya awak terus boleh cari nilai A dan juga R. A yang ini kan. A adalah X tambah 1. Okey. Cara paling senang sebenarnya adalah awak masukkan je balik X ini ke dalam awak punya sebutan. Kemudian awak keluarkan sebutan yang terhasil tu. Okey, contohnya kan, sini 1/3. So kita tulislah 1/3. 1/3. Okey. So, sebutan yang pertama 1/3 tambah 1, kita dapat 4/3. Jadi sebutan yang pertama adalah 4/3. Dah tak ada X sebab X kita dah ganti. Next, 1/3 tambah 3, kita dapat 10/3. 10/3. Okey, next 1/3 tambah 8, kita dapat 25/3. Okey, dah siap kita punya cancang geometri. Terus boleh dapat A, terus boleh kira R. Okey, berapa nilai A? A adalah sebutan yang pertama. Boleh kita anggap dia sebagai sebutan yang pertama? Boleh. Okey, sebab dia tak ada mention apa tu, macam tadi kan, dia tak ada mention sebutan secara berturutan. Dia tak ada. Kalau dia kata sebutan secara berturutan, ada kemungkinan sebutan tu duduk kat tengah-tengah. Okey, tapi yang ni dia terus bagi jujukan. Jadi yang ini directly adalah T1. Ini adalah nilai A. 4/3. Okey, macam mana pula dengan nilai R? Okey, macam mana dengan nilai R? R maksudnya T2 bahagi T1. Okey, kalau rasa panjang sangat pecahan, awak janganlah 10/3/4/3. Tulislah bahagi. Kesian bahagi ni. Dia selalu dilupakan senjak-senjak ada per ni kan. Buat gini. Kan nampak kemas lagi tu. Lepas tu, tekan nak kalkulator. Okey, bahagi 4/3. Dapat 5/2. So, sama dengan 5/2. Dapat nilai A, dapat nilai R, masukkan dalam T5 ini. Okey, nilai A adalah 4/3. Nilai R adalah 5/2. Cikgu juga sukalah bulat-bulat macam ni. Kan? Siapa kelas cikgu tahulah. Okey, A 4/3. So, 4/3. R 5/2. 5/2 kuasa 4. Dah tak dapur dah. Tekan je lah kalkulator Okey, 4/3. Tutup kurungan. Buka kurungan. 5/2. Tutup kurungan. Kuasa 4. 7 pula. Kuasa 4. Dapat 625/12. Okey, 625/12. Okey. Dah siap? Jangan lupa toing. Okey, selesai soalan 1F. Okey, soalan untuk nombor 1, latih diri 5.6 ni, ada macam ni soalan asal dia. Macam ni bentuk Okey, tapi sebab cikgu ni tak suka kalau tak disalin. Memang kita sedap lah, best lah main game kan, sebab kita boleh cek jawapan. Macam tadi kan, 625/12, ada jawapan. Maksudnya lepas ni kita buat ini. Tapi sebab ni kira latihan kan, kita akan buat semua tau. Separuh kita dah macam dalam kelas. So, kita hanya tinggal yang ini dengan yang ni. Jalan kita tak lalu. So, ini kita bincang. Okey, sekarang.
Okey, soalannya seterusnya 1G dibagi 0.12, 0.0012, 0.000012. Nampak tak macam kita panggil kegiliran kat klinik? Okey, cari R. Ya Allah senangnya. Ya Allah senangnya, ya Allah senangnya. Apa soalan senang-senang kat ujung-ujung ni? Tak memberangsangkan betul. Soalan mula-mula punyalah susah. Terus rasa benci kat math kan. Cari R. Senang. Okey, R ambil satu sebutan, bahagikan dengan sebutan yang sebelumnya. Okey, so dalam kes ni R kita ambil lah T2 bahagi T1 sama dengan, cikgu boleh tak tekan kalkulator terus? Memanglah boleh, tapi tunjuk jalan kerja. Mana tahu jalan kerja tu ada markah. Okey, so 0.0012, jangan kurang kosong. Jangan tersalah ya. Ni perangkap juga ni. Dia saja letak banyak-banyak kosong. Okey, 0.0012 bahagi 0.12. Dapat 1/100. Kalau nak buat dalam pecahan, tukar je lah. Dalam pecahan tadi tu dah dalam pecahan. Nak dapatkan dalam perpuluhan, tukar. Okey. So dapatlah 0.01. Ya Allah, cepatnya jawab soalan ni. Ya Allah, senangnya. Okey, dah siap. Okay, next question. Masih lagi dalam latih diri 5.6. Tadi cikgu tak tulis full latih diri tu. Ya, udah. Biarlah. Dah selesai dah pun. Tak perasan lah, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Okay, seterusnya latih diri 5.6 1H. Okay, ni soalan yang kita tak lalu pun dalam kita punya apa benda ni, kita punya main dah mula ni kan, tak lalu pun kan. Tapi kita jawab sebab soalan tu dia dah tulis kat situ kan, jangan bagi dia kesepian. Okey, so tengok sini ada T2, ada T6, cari T5. Apa cara paling senang? Kiri pergi kanan, kiri dulu mula. Okey, kita mula dengan T2 sama dengan 8/9. Okey, T2. Kalau kita masuk dalam rumus Tn T2, maksudnya N ganti dengan 2. So kita ada A R, N ganti 2 tolak 1 sama dengan 8/9. Okey, mudahkan yang ni. A R 2 tolak 1 kan. So A R kuasa 1 lah, sama dengan 8/9. Okey, kita pergi yang kedua pula, T6 sama dengan 9/2. Okey, T6. Ini Tn. So N ganti dengan 6. Jadi di sini A R N 6 tolak 1 sama dengan 9/2. So A R 6 tolak 1 5 sama dengan 9/2. Okey, macam mana nak relatekan ni Ganda macam ni. Okey, awak tengok kalau dalam persamaan aritmetik kita selesaikan menggunakan persamaan serentak, betul? Okey, dan kita akan tolak untuk matikan. Tapi dalam kes ni kita tak boleh tolak tau. Kita tak boleh AR kuasa 5 tolak AR. Tak boleh. Sebab bila dah ada kuasa 5 terkejut tak? Bila dah ada kuasa 5 maksudnya ada indeks. Indeks tak berfungsi bila melibatkan tambah dan tolak. Indeks mesti dibahagi baru jadi. Okey? Indeks mesti dibahagi ataupun didarabkan. Itu awak kena tengok dalam hukum indeks. Indeks tak ada tambah tolak. Dia ada darab dan bahagi. Bila awak belajar log nanti, yes, log ada tambah tolak. Okey? Dia terbalik. Jadi dalam kes ini awak perlu bahagikan. AR5 bahagi AR. Sebab dia sama ni, sekufu AR. Bezanya kuasa dia sahaja. So bahagikan. Okey? AR5 bahagi AR sama dengan, jadi ini pun kena bahagilah. AR5 adalah 9/2. So 9/2 cikgu buat gini lah. Okey, sebab jimat ruang. Dan ni 8 bagi 9. Okey, macam nak bagi R 5 mati. Okey, sebab tak ada tambah tolak tau. Dia tak ada tambah tolak. Bila dia darab, dua-dua darab, A darab R, A ni boleh mati Kalau dia tambah tolak tak boleh Tak boleh Okey, R pula
Menurut indeks, bila bahagi, maksudnya dia punya asas perlu ditolak kan. Okey, asas pula, astagfirullah. Asas adalah R, indeks dia perlu ditolakkan. So asas sama, R kan. Jadi tulis balik asas dia. Bahagi maksudnya 5 tolak, yang ini adalah indeks 1. 5 tolak 1 sama dengan yang ni tekan di kalkulator. Okey, dalam kurungan 9/2, tutup kurungan bahagi. Dalam kurungan 8/9. Tutup kurungan. Tada! 81/16. So dapat 81/16. R 5 tolak 1. Kita dapat R kuasa 4 sama dengan 81/16. Okey. Dah nak siap. Jadi yang ini macam mana nak selesaikan? Gunakan kaedah yang sama macam cikgu tunjuk dalam kelas tadi. Okey, awak kena tukar pecahan awak kepada asas. Okey, satu asas ataupun dua asas, tak kisahlah. Okey, sebab ni pecahan kan. Tapi indeksnya mesti 4. Sebab di kiri tu indeks 4. Jadi di kanan mesti sama indeks dia. Kalau di kiri asasnya dah diberi, so di kanan cari asas yang sama. Okey, gunakan asas yang sama. Cikgu salin balik supaya awak lebih nampak jalan kerja dia. So R kuasa 4 sama dengan 81/16. Tugas awak adalah awak perlu cari berapa per berapa yang bila awak kuasakan dengan 4, awak akan dapat balik 81/16. Strateginya adalah cuba daripada nombor 2. Okey, kuasakan dengan 4. 16. 16 dah ada kat bawah. So sini 2. Cikgu pula lebih excited. Okey, teruskan 3 kuasa 4 juga. Okey, kuasa 4 81. Terus dapat. So 3. Dah dapat jawapan, Jadi R kuasa 4 sama dengan dalam kurungan 3/2 kuasa 4. Indeks sama, maksudnya asas dia pun sama. Jadi berapa nilai R? R adalah 3/2. R adalah 3/2. Bila R sama dengan 3/2, macam nak cari A? Sebab bila nak cari T5, maksudnya kena ada A, kena ada R. Okey, barulah boleh cari. R dah ada, cikgu bulat. Okey, macam mana nak cari A? Antara dua persamaan ni, okey, persamaan 1, persamaan 2. Okey, ini persamaan 1 per persamaan 2. Okey, antara dua persamaan ni, mana yang awak boleh direct dapat A? Dah tentulah yang ni kan, persamaan 1. Masuk je R, awak boleh terus dapat A. Okey, so gantikan. Okey, gantikan R sama dengan 3/2 ke dalam 1. Okey. So kita ganti. A kita tak tahu. R adalah 3/2. So ganti 3/2 sama dengan 8/9. Ya Allah, senangnya. Macam nak cari A? A dengan 3/2 ni darab. Maksudnya asingkan 3/2 ni, bawa pergi kanan. ganih. So kita kena bahagikan. Jadi 8/9 bahagi dengan 3/2. Dapat 16/27. 16/27. Okey, kita dapat R, kita dapat A. Siapa yang kita boleh cari sekarang? Kita pergi ke soalan. Kita kan buat kiri ke kanan. Cari T5. Okey, so T5, T5, TN. T5, TN saja cikgu ulang-ulang benda ni. Okey, T5, TN. N ganti dengan 5. So sekarang ni T5, A dah ada. Kurungan 16/27 kurungan R dah ada. 3/2 tutup kurungan N 5 N 5. So 5 tolak 1. Okey. 5 tolak 1 adalah 4. Jadi tulis semula 16/27 darab 3/2 darab 4. Tekan kalkulator. Okey, 16. Tak masuk frame pula. 16/27 darab 3/2. 3/2 kuasa 4. Kita dapat jawapan dia 3. Okey, so dapat jawapan dia 3. Yeay, dah siap. Inilah jawapan kita yang terakhir. 5 sama dengan 3. Senang kan? Okey, kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Sekejap aja. Sekejap je.
Dia nak 5,5. Nak cikgu pun cikgu tak ambil lagi. Janganlah dia nangis dalam rumah pengasuh tu. Okey, soalan nombor 2. Dalam latih diri 5.6. Dia kata rajah di sebelah tapi rajah cikgu kat bawah, menunjukkan sebiji bola yang dilantunkan ke lantai. Dia lantun, diukur. Okey, ketinggian lantunan bola yang paling besar ialah 3 meter. Maksudnya tinggi ni yang paling tinggi 3 meter. Okey. Setiap lantunan ialah sebanyak 95% daripada lantunan sebelumnya. Okey, maksudnya macam ni. 3 meter ni yang paling last. So awak kena mengundur. Sekurang-kurangnya awak cari dalam 3 sebutan mengundur. Okey, mengundur sebab dia menaik kan. Setiap lantunan ialah sebanyak 95% daripada lantunan sebelumnya. Maksudnya 3M ni, okey, awak bahagi dengan 95%, awak dapat yang sebelum. Awak bahagi dengan 95%, awak dapat yang sebelum. Okey, pada lantunan keberapakah kali pertama ketinggiannya kurang daripada 1 meter? So awak kena hasilkan awak punya jujukan nombor supaya awak boleh cari A dan R, dan seterusnya awak boleh cari N kurang ataupun sama dengan 1 meter. Okey, so kita buat 95% 95% dalam ni adalah 0.95. Okey, 0.95. Jadi R dia adalah 0.95. Okey, kita test dulu adakah hipotesis kita betul. Okey, kita cuba tanpa lantunan. Okey, tanpa lantunan sifar. Kemudian dia kata setiap lantunan ialah sebanyak 95% daripada lantunan sebelumnya. 95% dalam pecahan adalah 0.95. So, bila sifar darab 0.95, kita dapat sifar juga kan. Okey, kita contohnya, kita kata lantunan yang pertama 1 meter lah. Kita nak tengok betul tak dia semakin berkurang atau semakin bertambah. And then darabkan dengan 1 darab 0.95. Okey, jadi kita ada 0.95. Jadi kalau dia mula 1, dia adalah bertambah sebanyak 1.95. Okey, cuba kita bahagi 1.95 bahagi 1. Tak boleh juga. Okey, maksudnya kat sini kita punya lantunan akan semakin rendah. Okey, sebab setiap lantunan 95% daripada lantunan sebelumnya, bukannya 100%. Kalau 100%, maksudnya kalau dia start dengan 3 meter, 100% dia pun akan 3 meter juga. Okey, kalau dia semakin tinggi, so mungkin dia akan jadi daripada 100% yang sama, dia akan naik sebanyak 105% contohnya, ataupun 200%, naik 2 kali ganda. Tapi yang ni 95% saja. Maksudnya tak sampai level yang sama pun. Kalau contoh tingginya adalah 3 meter, okey, lantunan yang kedua hanya 95% saja daripada lantunan yang pertama, which is lebih rendah. Okey, so kita boleh start off dengan 3 meter. Sebab dia kata lantunan yang paling tinggi, okey, lantunan bola paling besar ialah 3 meter. Okey, lantunan paling besar adalah 3 meter. So kita akan start dengan 3 meter. Okey, cikgu padam ini. Sebab kita dah cuba proven hipotesis, dan hipotesis kita tak menyokong yang lantunan tu semakin tinggi. Sebaliknya lantunan tu menjadi semakin rendah. So dia start dengan 3 meter. Okey, 95% daripada 3 meter. Jadi 0.95 darab 3 meter, ianya adalah 2.85. See? 2.85. So dia menurun. Okey, and then 2.85 darab 0.95, kita dapat 2.75. Okey, lantunan yang pertama paling tinggi 3 meter. Lantunan yang kedua hanya 95% daripada lantunan pertama, iaitu 2.85. Lantunan yang ketiga hanya 25% daripada lantunan yang hanya 95% daripada lantunan yang kedua. Okey, itu maksud dia. Okey, jadi kita dah ada jujukan nombor. Kita boleh cari A kita adalah yang pertama, iaitu 3 meter. R kita adalah 0.95. Obviously dia dah bagi dalam soalan. Okey, dia bagi 95%, tapi kita jadikan dia dalam bentuk perpuluhan, iaitu 0.95. Okey, dia tanya lantunan keberapa
yang pertama kali ketinggiannya kurang daripada 1 meter. Maksudnya awak kena cari Tn yang kurang daripada 1 meter. Sebutan yang keberapa? Okay, N yang keberapa? Tn, iaitu sebutan tu, nilai untuk sebutan itu adalah kurang daripada 1. So kita masukkan rumus Tn adalah mana? Oh, rumus dia kat belakang ni. Tak apa, kita tulis balik. Tn, nampak tak payah bayar rumus ke belakang tu. Tn sama dengan AR N tolak 1. Okey, A kita adalah 3. R kita 0.95. Okey, Tn less than 1. Okey, tak apa, kita tulis dulu. So N kita adalah N tolak 1. Jadi kita masukkan ke dalam kita punya hipotesis. Okey, kita nak Tn kita mesti kurang pada 1. Tn kita adalah 3 0.95. Okey, N tolak 1 mesti kurang daripada 1. Okey, kita asingkan yang 3 tu. 3 tu kita bawa pergi sini. So, yang di belah kiri akan tinggal dengan 0.95. N tolak 1 kurang daripada 1/3. Okey. So, dekat sini kita ada 0.95. Sini adalah 1/3. Okey, asas sama. Asas dah maintain kat sini, kita kena cari indeks. So sekarang kerja awak adalah awak gunakan asas ini, awak cuba cari sehingga dia dapat 1/3 sebagai jawapan. Okey, 0.95 buat dalam kurungan, and then kita start dengan indeks 2. Kita dapat? Tak dapat. Okey, kita pergi ke indeks 3. Tak dapat juga. Kita pergi ke indeks 4. Tak dapat. Okey, kita pergi ke indeks 5. Allah. Okey, kita naikkan sikit sebab kita tengok indeks dia hanya bergerak 0.81. Kita tahu 1/3 ni adalah 0.3 something kan. Okey, so kita cuba, kita ambil yang besar-besar sikit nombor. Kita cuba indeks yang ke-22. So kita dapat 0.3. Okey, 0.3235. Yang mana benda tu kalau kita tengok yang paling dekat. Okey, 0.95 kalau kita tukarkan kepada okey, kalau kita tukarkan kepada pecahan dia adalah 95%. Okey, 95%. Okey, 1/3. Okey, 1/3 dalam pecahan dia adalah 0.33333. Kalau kita buat tadi 0.95 kuasa 22, okey, dia adalah 0.3235, which is yang paling dekat. Kalau kita naikkan sikit, okey, kita naikkan sikit jadi 23, dia dah turun. Okey, 0.303. 1/3, cikgu tulis senyap, tengok tak faham pula. Okey, 1/3 dia adalah 0.3333. Okey, kita nak cari yang paling dekat tau sekarang. Okey, kalau kita buat 0.95 kuasa 22, kita dapat 0. Okey, bila 0.95 kuasa 22, kita dapat 0.3235. Okey, yang mana kita boleh bundarkan dia menjadi 1/3. Ini nombor indeks juga ni. Okay, ini nombor indeks dalam tajuk indeks juga. Okey, kalau kita buat kuasa 23, kita dapat lebih sikit, lagi jauh daripada 0.333. Kalau kita buat 21, terlebih pula. Okey, so kita ambil yang kurang daripada dia. Jadi kita konkludekan yang 0.95 N tolak 1 kurang daripada, okey, nilai ini mestilah kurang daripada 0.95 kuasa 22. Okey, kuasa 22, and then 0.95 kuasa 22, kita akan dapat 0.3235. Okey, jadi kita cuba kat sini, N tolak 1 kita akan dapat 22. So bila kita bawa ke sini, N dia kurang daripada 23. So tak boleh. Okey,
Tak boleh sebab dari segi logiknya 1/3 ni adalah 0.3333. Okey, bila 0.95 22. Okey, kejap Okey, kita buat comparison. Sebab ni melibatkan nombor tak terhinggaan. Jadi dia a bit kompleks, okey? For me lah. Okey. So kita try. Okey, so kalau kita tengok kat sini 0.95 tadi kita nak decide kan. 0.95 kuasa 22 dia adalah 0.3235. 0.95 kuasa 24 dia adalah 0.2920. 0.95 kuasa 23 dia adalah 0.3074. So kalau kita perhatikan kat sini, yang mana paling dekat? Okay, yang paling dekat dengan 1/3 which is 0.3333. Okay, 0.3074 kalau tolak dengan 0.3333 dia adalah 0.03. Okay, kalau dia adalah, kita try yang kedua pula, 3235. So dia adalah 0.009. 0.009. Okey. Betul? 0.009. Tadi 0.03. Yang ni ya Allah. 0.09. Adik. Okey. Kalau kita tukar, diorang dah balik 2920. Kita dapat 0.04. Okey, Cik cantik lah dia punya jarak supaya kita boleh compare. Kalau yang ni, kalau yang ini jaraknya adalah 0.03. 0.03. Kalau yang ini jaraknya adalah negatif 9.8. 1, 2, 3. So 0.009. Mana? Yang ni Yang ni. Okey. Yang ni. 0.009. Ya, bising ni. Sabotaj. Dia sabotaj video mama dia. Ya Allah, 0. Kita punya anak. Okey. Jadi dekat sini kalau kita ikutkan yang paling, aduh sakit lah, yang paling sikit jaraknya adalah 0.009. Betul? 0.009 0.3235. Okey, ni yang paling dekat. Kita nak dia lebih besar. Okey, lebih besar daripada, so nilai dia yang paling dekat lah. Jadi dia adalah kuasa 22. So kita buat sini, N mesti kurang daripada 23. Sebab dia ada banyak possibility kan. Sebenarnya kita boleh test dia mana-mana satu. Lepas tu kita masukkan balik dalam TN. Kita tengok nilai TN dia tu mana yang paling dekat. Okey, kalau kita kata N dia adalah kurang daripada 23, so mungkin N dia mungkin N dia adalah 22 contohnya. So kita try masuk dekat dalam rumus. Okey, kat dalam rumus N untuk N22. So T22 sama dengan A kita adalah 3, R kita 0.95, N kita 22 tolak 1, 21. Kita try dapat tak paling dekat dengan 1 meter 3 and then 0.95 kuasa 21. 1.02. Okey, macam mana pula kalau N dia adalah 23? Kita cuba-cuba je ni. Sebab yang ni kan kita tak berapa nak pasti kan. Memandangkan dia adalah tak terhinggaan yang macam ni. So a bit difficult. Okay, jadi kita cubalah. Kita cuba. Okay, so kita gantilah. Kita cuba ganti ini dengan 22 pula. Sebab kita guna rumus. Kalau dia adalah T23, maksudnya 3, masuk frame lagi tak? Okay, 3, 0.95 kuasa 23. Okey, so kita dapat jawapan dia 0.97. Tengok jawapan dia punya, Allah, 0.97. Okey, perhatikan dia nak
berapakah kali pertama ketinggian dia kurang daripada 1 meter. Kurang daripada 1 meter. Okey, bila kurang daripada 1 meter, okey, bila kita try T22, kita dapat 1.02. Lebih daripada 1 meter. Syarat dia mesti kurang daripada 1 meter. T23, dia kurang daripada 1 meter. Okey, T22 dia belum kurang lagi tau. Lantunan dia belum kurang lagi 1 meter. Tapi bila lantunan yang kali ke-23, dia kurang daripada 1 meter. Yang pertama kali kurang daripada 1 meter. Jadi, N dia adalah, okey, kesimpulannya, N adalah sama dengan 23. Ini macam kita buat teknik return tau. Sebab kita tak tahu tadi kan, kita confuse kita nak pilih yang mana. Sebab semua lebih kurang macam sama. Akan dapat 0.33 kalau kita bundar. Betul tak? 0.3 kalau kita bundar. Ni pun 0.3, ni pun 0.3. So kita confuse kita nak pakai yang mana. Okey, lepas tu ada pula yang bertiup-tiupan jadi tet. Lagi menambahkan keconfusan. Okey, jadi cara yang paling mudah adalah kita cuba jaya kita masukkan nilai N. Kemungkinan nilai N kita ada sama ada 22, 23 ataupun 24. Okey, jadi kita cuba dan kita dapati 23 ini memberikan nilai ketinggian lantunan yang kurang daripada 1 meter buat kali yang pertama. Terus kita concludekan N kita sama dengan 23. Bila sini kita dapat N sama dengan 23, kita kena adjust tau. Maksudnya sini mesti N kurang daripada 24. Okey, sebab N sama dengan 23, 23 mesti kurang daripada 24. Okey, so ini kita adjust. Kita pusing balik ni. So ni 24. Okey, maksudnya sini adalah 23. Okey, sebab negatif 1 bawa pergi sini, 23 tambah 1 dapat 24. Okey, kita adjust. Maksudnya ini adalah 23. Tu cara dia. Okey, kita check balik jawapan. Okey, match dengan kehendak soalan. Kemudian kita return balik pada jalan kerja, adjust. Okey, sama macam awak buat eksperimen jugalah. Awak tahu teori. Okey, bila awak buat praktikal awak tak dapat. So apa yang awak boleh buat? Awak adjust lah sikit kan, bagi sama dengan teori supaya graf dia okey. Tiba-tiba cikgu ajar benda macam ni. Astagfirullahalazim. Okey, so itu saja untuk kita punya kelas online hari ini. Harap-harap mendatangkan manfaat. Walaupun video kita yang last ni terlalu banyak keconfusan berlaku. Okey, so jangan lupa klik subscribe, like dan share video cikgu ni supaya kita dapat tolong lebih ramai orang, supaya lebih ramai orang tidak akan confuse macam kita. Okey? Itu saja daripada cikgu. Terima kasih.